Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Apa khabar semua? Okey, baik, alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita sempena hari Isra' Mi'raj yang disambut pada hari semalam. Okey. Jadi pada hari ini dia bukan bentuk forum, dia lebih kepada macam kita nak sembang-sembang santai. Jadi jangan stres-stres, jangan tunjuk muka ketat-ketat. Buat relax kita sembang-sembang santai. Jadi saya hari ini selaku moderator lah. Moderator bersama dengan Ustaz Muhammad Rohaimi bin Ibrahim, merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan. Assalamualaikum Ustaz. Sihat? Dah makan belum? Makan belum, minum dah. Okey. Baik, Ustaz. Tadi dalam kita nak sembang-sembang ni kan. Kita selalu dengar kataan Isra' Mi'raj. Boleh katakan setiap tahun kita dengar. Okey. Jadi kita mungkin anak-anak murid kita ni ada yang dah tahu, ada yang baru nak tahu, ada yang macam dah tahu tapi macam baru nak tahu. Banyak pattern tu. Jadi kalau boleh Ustaz cerita sikitlah secara ringkasnya apa itu Isra' Mi'raj, pengertian dia. Kemudian mengapa Isra' Mi'raj itu? Okey, dengan segala hormatnya silakan. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita dah mulakan tadi dengan bacaan Yasin. Kemudian kita duduk seketika untuk mendengar kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang berkait rapat dengan agama kita. Baik, untuk awalnya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada moderator kita Al-Fadhil Ustaz Riza selaku guru GPK Ham, aku GPK Ham sekolah kita, bertanyakan kepada Ustaz tentang Isra' dan Mi'raj. Tanya pengertian tadi kan, pengertian serta peristiwa berlaku, pengertian dan sebab berlaku. Banyak tu tanya panjang, ya. Ustaz cuba ringkaskan. Baik, pertama begini. Cerita ni dia cerita pelik. Cerita pelik. Contoh, Ustaz nak ke Indra Sempurna sekarang. Ustaz nak pergi beli item. Ada kat Indra Sempurna item kan? Item Pok Mak, item Rogor, item apa lagi? Item Pion lah. Sekarang Ustaz nak pergi,
Lepas tu dalam tempoh tak sampai seminit ustaz datang semula ke sini. Kamu boleh terima tak boleh terima? Tengah ustaz duduk gini, kata sejak ustaz nak pergi beli air teh kat Indah Sempurna, seminit lagi ustaz sampai. Ada yang boleh percaya tak cakap ustaz? Yang tak percaya, ramai yang percaya ke ramai tak percaya? Cuba yang percaya berapa ramai? Cuba angkat tangan. Yang ramai. Kalau percaya ustaz boleh pergi sana dalam 1 minit, balik pula sekarang 1 minit. Ada yang percaya. Yang tak percaya, angkat tangan. Yang tak percaya. Oi, semua tak percaya. Sedangkan ustaz pernah menipu tak? Ke ustaz suka cakap bohong? Setakat yang kamu tahu, ustaz suka cakap bohong ke ustaz suka cakap benar? Ataupun ustaz tak bercakap bohong? Kalau ustaz nipu lah. Macam mana? Tapi perkara itu nampak kamu tak boleh terima sebab tidak masuk tak masuk akal. Maka peristiwa yang Nabi ini juga dia benda yang pelik. Maka yang menyebabkan kita boleh terima ataupun boleh percaya perkara ini, satu sebab je, yang mana Allah sebut sifat orang yang beriman ataupun sifat orang yang bertakwa itu sendiri adalah, apa dia sifat orang yang bertakwa? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Cuba baca. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Berhenti sampai situ. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini iaitu kitab Al-Quran, la raiba fihi, tak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah bagi tahu hudan lil muttaqin, beri taufik dan hidayah kepada orang yang beriman serta bertakwa. Maka Allah sebut selepas pada itu sifat orang yang beriman dan orang yang bertakwa tu apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percayakan cerita-cerita ataupun perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib ni perkara yang tak pernah kita alami, yang tak pernah kita nampak. Contoh lain apa perkara ghaib? Syurga pernah nampak? Siapa pernah nampak syurga? Neraka ada pernah nampak? Ada yang pernah nampak tak? Malaikat ada nampak? Oh ustaz, semalam saya pergi beli teh dengan malaikat contohnya. Tak ada kan? Sebab perkara tu perkara ghaib. Tapi kenapa kita percaya perkara tersebut? Ada syurga, ada neraka, ada malaikat, lagi kita percaya ada hantu, betul? Malam tadi kita nak pergi mengaji, takut tak pergi mengaji apa? Ada hantu kat pokok pisang. Balik semula kita pergi mengaji. Padahal nak pergi mengaji, syaitan takut dengan ayat Quran. Kita pergi nak buat baik tu, oi, syaitan tak suka orang yang pergi buat baik, dia pun mula kacau. Kita pun balik, tak payah mengaji. Seronok dia. Syaitan seronok dengan kita. Baik. Maka itu antara sebab. Maka cerita Isra' Mi'raj ini cerita yang pelik. Bila sebut cerita pelik, dia bersangkut paut dengan akidah kita ni, moderator. Nak tak nak kita mesti ambil sumber ataupun ambil cerita tersebut melalui Al-Quran ataupun hadis yang sahih sahaja. Kita tak boleh ambil daripada cerita-cerita orang lain. Tak boleh. Kita mesti ambil sumbernya Al-Quran atau hadis yang sahih. Baru kita boleh percaya. Maka kisah Isra' Mi'raj ni ada tak dalam Quran? Ada ke tak ada? Ada. Oh, macam dah tahu. Kalau ada, dalam surah apa? Surah? Betul, Al-Isra'. Ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Maka kita dah ada dalam Quran cerita tentang Isra'. Maka sekarang kita sebagai orang beriman boleh percaya cerita ni. Cerita ni cerita betul. Contoh Allah bagi tahu dalam surah Al-Isra' tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah baca apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulah linuriyahu min ayatina. Baik. Allah bagi tahu subhana, maha suci Allah. Bila sebut maha suci Allah, tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kesilapan, tidak ada sebarang perkara yang kurang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajar kita menyucikan Allah. Asra bi abdihi. Ini dia satu lagi. Asra bi abdihi. Allah kata, aku telah perjalankan hamba-Ku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah perjalankan ataupun Allah telah membawa Nabi kita berjalan pada waktu Laila. Laila ataupun Lailan. Apa Lailan ataupun Laila? Kamu pernah dengar cerita Laila Majnun? Laila Majnun itu cerita-cerita zaman mak ayah kita. Laila malam, Majnun mana? Majnun maha sebut G-I-L-A. Apa dia? G-I-L-A. Tak payah sebut malam, G-I-L-A. Laila tu mana? Malam. Maka Allah sebut, kami telah berjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram. Masjidil haram kat mana? Kat Indah Sempurna, dekat Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Duduk mana Masjidil Aqsa? Tempat yang selalu orang Israel hentam ataupun bunuh ataupun hancurkan tu. Di mana? Di Palestin. Maka dalam Quran ada sebut, Allah kata kami perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Kalau tambahan cerita lagi bersama malaikat Jibril, tambahan cerita lagi bersama menaiki ataupun menunggang buraq. Itu baru cerita tentang Isra. Kan? Isra ni perjalanan Nabi jalan dari Mekah ke Palestin. Dalam Quran ada sebut tadi kan, saya dah sebut surah Al-Isra ayat 1. Kemudian cerita tentang Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa tu, dari Palestin naik ke langit. Lagilah kita tak boleh nak percaya. Aduh, Nabi manusia macam kita ke bukan? Nabi tetap manusia kan? Ke Nabi memang boleh terbang? Tak kan? Nabi tak boleh terbang. Cerita tu Allah kata kami bawakan pula Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, dari Palestin tu, naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kita sendiri pun payah nak percaya tadi kan. Contoh Ustaz kata Ustaz boleh pergi ke Indah Sempurna, dalam sekelip mata balik pula. Payah nak terima. Tapi kalau Ustaz buat contoh seekor semut dia bercakap kat kawan dia, oh semalam sedap aku pergi Bandaraya Kuantan, Bandaraya Kuantan sekarang, Bandaraya Kuantan pergi semalam, lepas tu balik pula sebelum subuh, sempat pula balik ke rumah. Kalau orang kata tak percayalah. Tapi kalau semut kata aku diperjalankan, aku masuk dalam kereta tuan rumah tu, dia bawa berjalan pergi bandar, aku tengok lawanya Bandaraya Kuantan, naik pula jambatan tu cantik. Kemudian tuan kereta tadi balik pula ke rumah dia. Maka kamu boleh percaya tak? Semut tu boleh pergi Kuantan, balik semula ke tempat dia. Boleh percaya tak? Maka begitu juga cerita Nabi Muhammad ni. Sebab Nabi bukan jalan kaki sendiri, tidak. Yang mana Ustaz sebut tadi, Nabi diperjalankan. Allah yang bawa Nabi, bukan Nabi pergi jalan sendiri, tidak. Allah bawa Nabi ke Palestin, daripada Palestin Allah bawa pula naik ke langit. Ayat Quran tentang Mi'raj apa dia? Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra juga, surah Al-Isra ayat yang ke-60, ayat ke-60, yang mana Allah sebut wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Ayat surah Al-Isra ayat 60. Allah kata tidaklah kami jadikan ru'ya, apa yang kamu lihat wahai Nabi Muhammad pada ketika Mi'raj itu. Mi'raj naik ke langit. Kisah Nabi daripada Palestin naik ke langit, banyak kisah, banyak benda yang Nabi
Tengok, antara Nabi jumpa para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu, sehinggalah bertemu dengan Allah. Maka Allah kata, tidaklah kami jadikan peristiwa itu, benda yang pelik itu, illa fitnatan linnas, kecuali ia akan menimbulkan fitnah kepada orang lain. Fitnah ni ujian. Sebab lepas dengar cerita tu, ada orang percaya, ada orang kata tak masuk akal aku percaya Muhammad ni, tapi tiba-tiba cerita benda gini payah nak percaya. Ada yang terus lari keluar daripada Islam. Tak payahlah, dalam Islam ni pelik sangat ada cerita gini. Yang boleh menerima ada, antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Penerimaan tadi sebagaimana yang kita sebut tadi, dia boleh terima cerita tersebut sebab apa? Adanya di dalam Al-Quran, kemudian ada dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, adanya hadis sahih cerita tentang Isra dan Mi'raj ini, panjang hadis tersebut. Maka sekarang kita boleh percaya dah. Wallahualam, mana ada sedikit cerita tentang pengertian dan ada sedikit peristiwa, seperti peristiwa sikit. Baik tak? Saya. Lama aku lah. Saya. Dia berlaku sesuatu tu, dia sebab. Saya. Kalau diberi saya, Sabab saya. Tapi tu, baik. mesti ada sebab. Ya. Dia sebab ni macam ada terkaitan dengan kehidupan Nabi. Saya. Kemudian berkaitan dengan orang yang ada sayang. Jadi, sebenarnya apa sebab yang menyebabkan Allah tu memperjalankan Nabi Muhammad SAW tu ke Surah Mi'raj? Apa sebab berjalan? Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Baik, pertanyaan yang agak mencabar. Sebab Allah takkan buat sesuatu tanpa sebab. Hatta maaf saya sebut, Allah menciptakan khinzir. Betul khinzir? Tahu khinzir? Khinzir halal ke haram dia makan? Haram. Yang boleh akan jadi, bukan halal, akan jadi harus. Harus maknanya boleh dimakan bila mana kita dalam keadaan darurat. Maksud darurat sini, kalau tak makan kita mati. Itu mana darurat. Bukan kalau tak makan boleh lagi berjalan. Tak. Tak makan, daging khinzir ada depan mata kita ni, innalillah selalu. Orang tu baca talqin selalu, gali kubur selalu. Maka pada ketika itu wajib kita makan daging khinzir. Kalau benda lain tak ada. Kalau ada benda lain lagi, contohnya ada pokoknya, kita boleh minum airnya. Ada pokok pucuk-pucuk kayu, kita boleh makan dulu pucuk-pucuk kayu. Jangan nak bahas khinzir tu. Aku dah lama dah nak makan khinzir ni, tapi dah sebabkan haram tak makan. Ini peluang boleh makan terus. Tidak. Allah tahu kita punya kehendak. Allah tahu apa kita punya niat. Baik. Ustaz Rizal tanya tadi, apa sebab Allah perjalankan Nabi kita? Yang spesialnya, Allah perjalankan Nabi kita ni dari Mekah ke Palestin, dari Palestin ke Sidratul Muntaha, hanya Nabi Muhammad sahaja. Bila orang kata nanti, awak tahu dah Isra Mi'raj itu apa? Aku tahu. Allah perjalankan Nabi Musa dari Mekah ke Palestin, lepas tu naik ke Sidratul Muntaha. Betul salah? Salah. Hanya Nabi Muhammad. Maka mesti ada special punya sebab. Antaranya apa dia? Disebut Nabi ada orang yang tersayang dalam kehidupan kamu. Kamu sayang siapa? Kalau anak sayang mak ayah, betul? Ayah kamu, dia sayang siapa? Ayah kamu. Lelaki yang dah berkahwin, selain dia menyayangi ibu kandung, ayah kandung, bila dah berkahwin akan menyayangi isteri. Kalau Ustaz tanya Ustaz Rizal pun takkan dia nak jawab. Dah lah cara live ni mesti akan jawab isteri. Isteri. Maka beruntung isteri Ustaz Rizal, alhamdulillah. Ustaz Rizal dah buat pengakuan? Live. Menyayangi isteri. Orang tanya Allah tanya live. Ya, alhamdulillah. Amat menyayangi. Live pula. Baik. Biasanya begitu. Kita akan menyayangi pasangan kita. Maka kisah dia, Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah
meninggal dunia. Nabi sedih. Isteri yang awal-awal bersama Nabi. Sebab pernah ada cerita Siti Aisyah. Siti Aisyah isteri Nabi ke tidak? Siti Aisyah isteri Nabi ke bukan? Bukan. Siti Aisyah juga isteri Nabi. Isteri Nabi yang paling muda. Siti Khadijah isteri Nabi yang paling awal. Mula-mula Nabi dapat wahyu, Nabi bersama isteri Nabi Siti Khadijah. Maka meninggalnya Siti Khadijah, Aisyah pernah tanya, "Ya Rasulullah." Masa tu Siti Khadijah dah meninggal. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa teringat sangat pada mereka yang telah pergi, iaitu kakak saya tu Siti Khadijah, sedangkan saya ada di sini?" Ada. Kenapa? Maka Nabi beritahu, bab perasaan dalaman, benda dalam tak boleh nak dibahagi-bahagi secara tepat. Contohnya anak kita ada 2 orang. Contoh, Ustaz ada anak seorang, ada 2 orang. Maka perasaan kasih dan sayang itu Ustaz tak boleh bagi. Anak yang pertama Ustaz bagi 50 kasih sayang Ustaz, anak yang kedua Ustaz bagi 50 pada anak yang kedua. Benda gitu tak boleh, benda subjektif payah nak bagi. Kecuali harta benda boleh. Kita beli item hak ni satu, hak ni satu, adil kan? Maka Nabi beritahu, tak dapat. Aku teringat pada Siti Khadijah. Sebab apa? Sebab masa aku susah, masa aku senang, Siti Khadijah bersama aku. Bermula atau start awalnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba meninggal. Tak ada tempat Nabi nak mengadu, nak bercerita. Kalau dulu Siti Khadijah tengok Nabi balik, ketar. Lepas tu Nabi kata, "Siti Khadijah, selimutkan aku. Kenapa? Aku dalam keadaan ketakutan, takut. Masa bila? Datangnya Jibril. Mula-mula nak bagi wahyu. Takut, balik dalam keadaan takut. Siti Khadijah tenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siapa yang dapat memiliki isteri yang begini, contohilah. Atau wanita-wanita di luar sana, contohilah Siti Khadijah. Ya. Begitu. Suami dalam keadaan ketakutan, isteri yang pertama bersama suami. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, pada tahun yang sama, dah tadi kematian isteri. Yang kedua, kematian pula bapa saudara kandung Nabi, Abu Talib. Abu Talib bukan Islam, dia tidak beragama Islam, tetapi Abu Talib ini adalah pembela agama Islam. Antara yang utama, pembela agama Islam yang utama. Sehingga ada orang kafir Quraisy ataupun orang kafir pada ketika itu nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Talib, "Kalau nak bunuh anak saudara aku Muhammad, bunuh aku dulu, ataupun bahasa kita, langkah mayat aku dulu, baru boleh sentuh tubuh anak saudara aku Muhammad." Nampak? Orang bukan Islam tapi membela agama Islam. Maka Nabi rasa tertekan. Isteri yang disayangi tak ada, pembela pak saudara, pembela yang paling kuat, pembela agama Islam, pembela Nabi Muhammad pun dah tiada. Sehingga disebut oleh ulama, tahun itu Amul Khuzni, tahun duka cita. Nabi kecewa, sedih, tertekan, kehilangan 2 insan tersayang yang banyak membela agama Islam serta menjadi tempat mengadu. Inilah antara sebab Allah perjalankan Nabi, bawa daripada dunia ke langit. Untuk apa? Untuk menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah perlihatkan keadaan begini, serta adanya sesuatu yang paling besar Allah nak bagi secara terus pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nanti kita akan sebut insya-Allah. Wallahualam. Itu saja moderator. Silakan. Terima kasih Ustaz. Amat saya. Maaf. Okey. Baik Ustaz. Tadi Ustaz cerita dah kan, pengenalan tadi tu kan, daripada
Isra' itu perjalanan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Kemudian Mi'raj daripada Baitul Muqaddis Palestin itu ke Sidratul Muntaha. Cerita pun tu kita kata kalau zaman tu kira pelik lah kan. Kemudian bila Nabi balik ke Mekah kan, pada satu malam tu Nabi bercerita lagi kepada orang-orang orang di Mekah tu perkara-perkara pelik juga yang berlaku ketika itu. Tapi kita nak pergi satu-satu dulu. Daripada Mekah ke Baitul Muqaddis tu, apa cerita-cerita yang orang Mekah ketika itu menganggap pelik. Cerita yang pelik tu daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Baitul Muqaddis tu, apa cerita ataupun apa yang berlaku semasa dalam perjalanan itu. Daripada ni lah kita ambil yang Isra' dulu. Sebagaimana Ustaz kata cerita ni cerita pelik kan, cerita pelik. Maka kita kena ambil daripada sumber hadis yang sahih. Cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni ada ulama hadis membahaskan. Hadis cerita tentang tu ada banyak versi ya, banyak versi. Yang Ustaz cerita ni daripada hadis daripada Anas bin Malik. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih ni. Bila hadis sahih ni dia cerita dia agak terhad. Dia tak seperti cerita-cerita yang kita dengar, macam-macam begini, jumpa ni. Yang tu Ustaz tak nak cerita yang tu. Sebab kita takut kita mengada-adakan perkara yang tiada. Ya, Ustaz hanya masukkan atau mencerita tentang apa yang telah diceritakan oleh Nabi di dalam hadis sahih. Baik. Ini pun ambil himpunan kitab Jam'ul Fawaid. Susunan perkara tersebut ada dalam kitab Jam'ul Fawaid. Baik. Pertama, sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah, daripada Mekah ke Palestin, lepas tu nak naik ke Sidratul Muntaha, Nabi telah dibelah dadanya. Dibelah dada Nabi. Ini cerita sahih. Dibelah dada Nabi oleh malaikat. Ada cerita mengatakan malaikat Jibril belah dada. Lagi kita tak boleh terima. Kalau sekarang doktor nak belah mak kita melahirkan anak, nak belah perut, mak kita datang kat doktor ambil pisau, belah gitu terus. Biasa macam mana? Ada bius kan, mak kita tak sedar, belah, sedar ada baby dah, alhamdulillah. Nabi, malaikat datang, belah dan tutup terus masa tu. Belah, cuci hati, buang kotoran. Dan dalam bab ni ada setengah kata guna air zam-zam, ada kata selain pada air zam-zam. Wallahu alam. Nak cerita belah dada dan cabut kotoran, hilangkan kotoran, kemudian tutup balik. Dimasukkan hikmah, dimasukkan iman, dimasukkan perkara-perkara yang baik, tutup balik. Tutup balik. Itu satu cerita dia. Kemudian cerita lagi dalam perjalanan Nabi naik ke atas. Ustaz sebut tadi, naik ke atas. Sebelum naik ke atas, Nabi singgah di Palestin tu. Nabi kerjakan ataupun Nabi menunaikan solat sunat 2 rakaat di masjid. Di masjid tu solat sunat 2 rakaat. Kemudian lepas tu bawa naik ke atas, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, dalam hadis ada sebut Nabi jumpa nabi ni, antaranya Nabi Musa, antaranya lain Nabi Ibrahim, antaranya Nabi jumpa. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Dapatnya kefarduan solat sebanyak 5 kali, sebanyak 50 waktu sehari semalam. Sekarang kita semayang berapa kali sehari semalam? 5. Yang lengkap 5 sekarang semalam, cuba angkat tangan. Yang lengkap 5 semalam, subuh semayang, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, ada. Alhamdulillah. Kalau contoh 50
Tak ada 2 minit. Tak ada 2 minit sembahyang. Mana kita duduk dalam kelas. Okey, Ustaz Rizal datang ngajar. Okey, kita tasmih sekarang. Buka Iqra. Okey, kita sembahyang dulu. Okey, kemudian dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, buka muka surat 3. Abata, kataba, qafala. Okey, stop. Kita sembahyang dulu. Allahu akbar. Mana 50 waktu. Mana kita kena letak pilih paik dalam kelas. Dalam kelas. Ataupun kita belajar dalam masjid lagi. Ya. Ini bukan kata nak cerita apa-apa, nak cerita kalau 50 waktu keadaannya begitu, dan berapa ramai yang boleh full 50 waktu. Setara 5 waktu pun Masya Allah. Yang dapat kekalkan, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, kekal sehingga kita mati. Yang masih belum dapat mengekalkan sembahyang 5 waktu sehari semalam tu, mudah-mudahan Allah beri mereka keringanan ataupun kemudahan untuk mereka menyempurnakan sembahyang 5 waktu. Baik, asalnya 50, maka macam mana jadi 5? Masa itulah dia ceritakan Nabi turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, banyak sangat 50. Sebab kaum aku Nabi Musa, iaitu di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu bukan negara Israel tu ya. Memang nama hampir sama, Bani Israel. Oh, dia Israel jahat ni. Dah, Bani Israel ni adalah keturunan Nabi Yakub. Asalnya Bani Israel adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selepas pada tu, umat Nabi Muhammad Allah pilih menjadi kaum yang paling mulia. Kenapa? Ada berlakunya dalam Bani Israel itu, di kalangan mereka ada berlakunya benda-benda yang penyelewengan. Menyebabkan title tadi diberi kepada umat Nabi Muhammad. Kita umat terbaik Allah bagi sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi turun pula ke langit dunia. Nabi pergi turun pula ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Nabi balik semula ke Mekah. Itu cerita dia. Baik. 50 waktu dah. Saya 50 waktu. Turun potong sampai jadi 5. Kalau 50 waktu pakai kita buat video lain lah. Lepas bayar. Kalau begitu keadaan itulah, kalau kita nak tengok balik tu, itu Allah Maha Adil. Saya dia tahu kemampuan umat Nabi Muhammad ni macam mana. Tapi Ustaz dia walaupun 5 waktu, tapi dia punya ganjaran pahala itu sama seperti 50. Kemudian kita ada lagi Lailatul Qadar. Tambah pula Lailatul Qadar. Main sunat lain lagi. Maknanya walaupun kita kata 5 waktu, tapi Allah bagi kita ada amalan-amalan sunat sembahyang lain. Maknanya ganjaran tu memang macam seperti 50 waktu kan. Saya rasa kalau sembahyang sunat lebih 50 waktu, 50 lagi. Kita sunat saja pun dah macam-macam sunat kan. Itulah maknanya Allah tu Maha Adil kepada ni. Tapi sebenarnya saya tanya pasal Isra' tapi Ustaz dah jawab pasal Mi'raj terus. Tapi tak apalah. Kita teruskanlah dengan soalan yang seterusnya Ustaz. Baik, tadi kita sebut bila Allah Ta'ala buat sesuatu tu mesti ada sebab kan. Jadi bila dah berlaku semua tu kan, Allah Nabi pun dah balik ke Mekah tu. Jadi sebenarnya kita nak tahu pengajaran di sebalik peristiwa ni. Apa pengajaran kita ni sebagai umat Islam ni? Apabila berlakunya Isra' Mi'raj tu, apa pengajaran dan apa yang umat Islam ni perlu buat pada zaman masa kini lah. Kalau nak cerita pada zaman dulu dah lepas dah Nabi pun dah lama wafat. Tapi pada zaman kini ni, apa pengajaran dan apa sebagai kita umat Islam ni perlu buat? Sila Ustaz. Baik, sebagaimana Ustaz sebut tadi, dia banyak versi cerita Isra' Mi'raj ni kan. Maka Ustaz ambil yang jelas, yang disepakati oleh ulama, antara pengajaran yang paling besar, yang mana Ustaz sebut tadi, Allah perjalankan Nabi dari bumi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Antaranya untuk beri hiburan ataupun mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi adalah sebenarnya Allah nak bagi kewajipan solat
5 waktu itu. Bagi direct depan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanding ibadah lain. Ibadah lain, contoh puasa, contoh haji, contoh ibadat-ibadat yang lain, Nabi tak bertemu dengan Allah begitu untuk Allah bagikan ataupun Allah wajibkan beribadat, wajibkan kita kena buat ibadat tersebut. Berbeza dengan semayang. Semayang memang Nabi menghadap jumpa Allah ataupun Allah panggil Nabi, ya Muhammad, ni dia. Aku wajibkan semayang. Atas Ustaz kata tadi 50. Kemudian Nabi turun naik jumpa dengan Allah, minta kurang. Kenapa? Nabi sayangkan kepada umatnya, takut ramai yang masuk neraka. Takut 50 tak ramai orang buat, maka kurang sampai 5. Dapat 5. Dapat 5, maka itulah kewajipan sembahyang. Dan yang besar tak besar kita nampak sembahyang ini, amalan yang mula-mula, amalan yang mula-mula Allah hisab kita pada hari kiamat nanti, tidak lain tidak bukan adalah sembahyang. Sebab tu Allah jemput Nabi kita naik ke langit. Sembahyang itu yang utama. Walaupun kita puasa daripada tadika kita dah puasa 30 hari ataupun 29 hari, tak pernah tinggal sampai sekarang. Sembahyang tak pernah buat. Maka Allah nak nilai apa? Yang kita sebut tadi dalam hadis yang sahih, Nabi beritahu awwalu ma yuhasab. Amalan yang mula-mula dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat adalah as-solah, sembahyang. Nak hisab, nak hitung sembahyang kita, taklah sembahyang tak buat, puasa je banyak, maka kita dah gagal. Kita buat baik dengan orang, kita bantu kawan-kawan, sembahyang tidak. Orang kata, "Ui, baiknya dia ustaz, bantu kita. Duit tak bawa nak pergi kantin, dia belanja kita. Dia memang baik ustaz." Baik pada pandangan manusia. Di sisi Allah, orang yang tak sembahyang tak baik. Sebab apa? Dia telah melanggar perkara yang wajib. Itulah dia pengajaran yang Ustaz nak sebut, kepentingan sembahyang di sebalik kisah Isra dan Mi'raj ini. Maka jagalah sembahyang, walau susah bagaimana, sembahyanglah. Wallahu a'lam. Mic tak jumpa dah. Okey Ustaz. Itu pengajaran yang kita boleh dapat. Ini baru puasa Ustaz. Kita pakai baju hijau kuning Hijau kuning. Kedah menang baru ni kan. Pahang kalah tak? Dikalahkan. Belum menang lagi. Ni ramai ni minat bola ni. Kan? Siapa minat bola? Tak ramai minat bola. Minat semayang. Alhamdulillah minat semayang. Minat semayang. Cuba angkat minat semayang. Ramai minat semayang. Bola ni kurang sikit lah. Tapi kita ada jurulatih baru sekolah kita ni. Nanti dia orang kenal lah siapa jurulatih baru kita ni. Okey, baik Ustaz. Kita dah nak di penghujungnya lah. Sedar tak sedar kita dah nak penghujung. Jadi dalam masa 1 minit Ustaz. 1 minit saja. Jangan lebih Kalau lebih saya tarik mic. Ustaz bagi kesimpulan sikit. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada perbincangan kita pada hari ini? Baik, ini soalan yang terakhir. 1 minit 1 minit. 8.59 pukul 9 Ustaz kena berhenti. Baik, kesimpulan daripada cerita kita tadi. Bukan kita dengar-dengar saja, cerita pelik ni macam cerita Doraemon ni. Lagi hebat pada cerita Doraemon. Dah. Kesimpulan ni gini. Isra Mi'raj memang kita akan dengar tiap-tiap tahun, kita akan sambut tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kita akan dengar. Kalau pergi sembahyang Jumaat hari ni, mesti kisah Isra Mi'raj. Ataupun daripada minggu lepas dah kisah Isra Mi'raj. Kita akan sambut, kita akan cerita tentang Isra Mi'rajnya berulang. Sebab apa? Sebab pengajarannya cukup besar. Yang disebut sini, Ustaz nak cerita, walaupun cerita ini kita akan ulang-ulang, maka dia akan jadi sejarah yang diceritakan secara berulang, benda-benda yang sama. Sebenarnya di sebalik cerita ini, apa yang penting, apa yang utama adalah kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa yang kita dengar tadi. Antara yang Ustaz sebut tadi, kisah tentang kewajipan semayang, tentang kefarduan semayang tadi. Kita ambil kisah-kisah tu. Serta ada berlakunya penyucian jiwa tadi kan. Nabi dibelah dada untuk
jadikan itu sebagai penyucian jiwa. Sebelum jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersihkan diri dulu. Contoh nak semayang, berwuduk, cara bersihkan diri. Contoh nak semayang, boleh kita mandi wajib untuk bersihkan diri. Dan nak semayang, ulama kata bersihkan jiwa dalam, jangan ada dendam, jangan ada dengki, sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kan angkat takbir Allahu Akbar dalam hati, kawan ni lagi sebelah menyampah aku, tak payah. Kita nak semayang, bersihkan diri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebelah kita yang jadi adalah musuh kita, ya. Baik, mudah-mudahan kita dapat meneladani atau meniru perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara yang tak baik. Itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat. Bismillah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zuraimi di atas penjelasan. Tapi sebenarnya Isra Mi'raj ni kalau kita nak sembang, sebenarnya panjang sebenarnya. Kitab dia pun rasa berpuluh-puluh jenis kitab ada tentang Isra Mi'raj ni kan. Tapi kita ambil hari ini secara ringkas lah, sebagai pengetahuan yang secara umum lah, kan, kepada anak-anak murid kita ni, supaya mereka memahami, kan, kita kata mencontohi akhlak dan nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan okey. Jadi akhir kata daripada saya selaku moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Guru Besar Puan Rusnaini binti Muhammad Taib di atas sokongan dan dokongan yang diberikan kepada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam melaksanakan bukan setakat program hari ini je. Akan datang ni kita akan banyak lagi program-program yang kita buat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Guru Besar, dan terima kasih juga kepada bangsa pentadbir yang lain. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa teknikal yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Husni. Tunjuk muka sikit. Oh, tak ada kamera, tak boleh sana pula. Kita boleh tunjuk sikit muka Ustaz Husni. Okey. Ustaz Husni, Ustaz Azman dan Ustaz Azri Ustaz Azri tak ada pula hari ni. Mana ada masuk kelas tu Dan tahniah jugalah kepada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di atas berjaya melaksanakan program pada pagi ini. Jadi akhir kata saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Sebelum tu, seandainya ada kesilapan dan kesalahan sepanjang saya mengendalikan majlis kita pada pagi ini, saya memohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang lemah itu daripada kelemahan manusia lah. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.